terus melakukan perubahan dalam kehidupan. Setiap masa, semua orang akan melalui fasa yang berbeza dalam kehidupan masing-masing. Malah kemungkinan setiap hari boleh berlaku hijrah dalam kehidupan seseorang. Sebagai contoh, pasca COVID-19, banyak gaya hidup kita yang lama terpaksa ditinggalkan dan berhijrah kepada norma yang baru. Begitu juga untuk mencapai kesejahteraan kewangan, suatu anjakan perlu dilakukan. Hijrah kewangan, topik yang akan dibincangkan dalam BIS Malaysia seketika nanti. Pastikan anda terus setia bersama saya, Akmal Hafiz Ruslan, untuk 30 minit yang berikutnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ini BIS Malaysia, edisi Rabu 19 Julai 2023. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di saluran berita RTM dan di TV1. Seperti biasa, setiap Rabu kami bawakan kepada anda segmen Ringgit BIS untuk sama-sama kita lihat semula pengurusan terbaik kewangan peribadi dan topik-topik yang menyentuh kepada nilai ringgit anda. Topik akan kami bawakan untuk hari ini, hijrah kewangan. Tapi sebelum itu, kita ikuti dahulu apa kata anda untuk topik perbincangan pada petang ini. Apa yang dimaksudkan dengan hijrah kewangan adalah penghijrahan kita ke arah perancangan dan perencanaan kewangan yang lebih ampuh, mapan dan lestari di jangka masa panjang. Dan untuk kita berhijrah ke arah kewangan yang lebih baik, maka kita perlukan ilmu. Dan ilmu ini harus kita kuasai, iaitu apa yang dipanggil financial literacy ataupun kemahiran kewangan. Dan setiap perbelanjaan harus diambil kira adakah dia keperluan ataupun adakah dia kemahuan. Dan kita harus pandai mengukur baju di badan sendiri. Hijrah kewangan ini bukan sahaja kita dapat meningkatkan taraf hidup diri kita, tetapi ia membolehkan kita meningkatkan taraf hidup orang-orang di sekeliling kita, terutamanya keluarga terdekat seperti adik-beradik dan sanak saudara kita. Penghijrahan kita itu bakal membolehkan kita berkongsi rezeki yang lebih dengan orang lain. Setelah saya menukar kerjaya menjadi seorang usahawan, alhamdulillah hidup saya berubah, yang mana dari saya dapat income terhad sebelumnya, alhamdulillah saya pernah menjana sehingga 5 figures dalam masa 1 bulan sahaja. Jadi saya nampak konsep hijrah kewangan adalah sangat-sangat penting bagi seseorang individu itu untuk merubah hidup dia daripada biasa-biasa sebelumnya untuk menjadi seorang yang lebih baik di masa akan datang. Baik, itu kata mereka bagaimana penghijrahan keuangan perlu dilakukan dan juga manfaat kepada individu itu sendiri. Dan saudara, berubah dari satu situasi kepada situasi yang lebih baik, khususnya dari segi kedudukan keuangan, kita adalah amat perlu dalam mendepani cabaran kos sara hidup ketika ini. Bagi menjayakan agenda perancangan keuangan yang lestari, kita perlu melihat perubahan yang bagaimana perlu dilakukan kepada perbelanjaan harian. Istimewa sempena dengan awal Muharram atau Ma'al Hijrah ini, kita akan bersama dengan seorang tetamu yang istimewa untuk berkongsi pengalaman penghijrahan beliau dari sudut kesejahteraan keuangan. Kita bersama dengan panel undangan yang telah pun bersiap sedia di studio, usahawan yang juga pengasas Water Empire. Kita bersama dengan Encik Azri Alwan Nordin atau lebih dikenali sebagai Azri Water. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam awal Muharram Tuan. Terima kasih. Terima kasih kerana bersama dengan kami di BIS Malaysia pada petang ini. Istimewa kita nak dapat ataupun kita nak korek cerita penghijrahan Tuan. Ya. Ini bersempena dengan awal Muharram ni kan. Kalau kita lihat ataupun saya sendirilah tengok daripada kisah Tuan sendiri, daripada memulakan perniagaan kecil-kecilan, kemudian melonjakkan lagi perniagaan Tuan. Itu yang kita ingin kongsikan supaya boleh memberi manfaat kepada penonton-penonton kita. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, nak tahu dulu apa pengertian hijrah kepada Tuan sendiri. So, pertama sekali hijrah bagi saya, kita mengambil
ibrah dan pengajaran daripada hijrah Nabi SAW. Betul. Daripada kota Mekah ke kota Madinah. Dan sebagai insan biasa seperti saya ni, jadi hijrah untuk saya adalah perubahan ataupun anjakan paradigma dalam kehidupan di setiap penjuru kehidupan. Maksudnya menjadi insan yang lebih baik daripada sebelumnya. Terutamanya dari sudut keuangan, fizikal, spiritual dan semuanya lah, tuan. Betul. Itulah kalau yang pernah ataupun selalu tengok penghijrahan perubahan Tuan Azri Walter ni, dulu kalau kita masa mula-mula saya tengok gambar ni macam berbeza dengan sekarang ni. Sangat lain. Dari segi fizikal je, dari segi keuangan je, dari segi bagaimana membina circle-nya, semuanya adalah satu penghijrahan kepada sesuatu yang lebih baik. Dan kali ini ataupun sekarang ini dilihat memberi manfaat kepada orang ramai juga. Benar. Betul, Tuan? Ya. Baik. Betul. Cuba gelak sikit, Tuan. Okey, jadi kalau kita kongsikan ataupun pengalaman Tuan Azri sendiri, saatnya turning point itu bila dan juga bagaimana perlu rasanya itu adalah saatnya kita perlu melakukan hijrah. Okey, pertama sekali sebelum saya cerita tentang turning point, suka saya nak ceritakan sedikit lebih kurang hidup saya. Saya membesar dalam keluarga biasa. Ataupun bahasa senang dia adalah keluarga yang susah. Membesar di kawasan Stengan, kemudian berpindah ke flat kos rendah. Bapa saya seorang driver lori. Baik. Dan mempunyai 6 orang adik-beradik. Jadi fasa saya membesar ni penuh dengan kekangan keuangan. Jadi disebabkan terlalu lama dalam keadaan yang cabaran keuangan tu, sehingga satu hari ketika saya sudah dewasa dan mampu membuat keputusan hidup sendiri, saya rasa sebagai lelaki terutamanya yang mempunyai tanggungjawab terhadap ibu bapa, adik-beradik dan orang sekeliling keluarga. Jadi saya rasa ini adalah masanya untuk saya mengubah kehidupan saya dari segi keuangan terutamanya. Baik. Daripada situlah datangnya turning point yang mana saya mulakan perniagaan di jalanan secara bersemuka. Menjual di jalanan secara langsung. Jualan langsung. Ya. Dan waktu tu tidak seperti hari ini. Kalau kita tengok hari ini, zaman teknologi yang canggih hari ini, semua orang ada banyak pendedahan ilmu dan sebagainya, bagaimana cara berniaga. Waktu tu saya tak ada apa-apa ilmu, tidak ada guru. Satu-satunya saya punya pemangkin semangat adalah saya nak ubah hidup saya. Baik. Jadi saya menggunakan kekuatan semangat itu untuk mencari 1001 jalan untuk saya menambah pendapatan. Menggunakan tulang 4 kerat. Ya, menggunakan tulang 4 kerat. Menggunakan kederat tadi tu kita sembang macam tu kan. Itulah sebab tadi macam tuan sembangkan, kita sebagai lelaki ni kita perlu ada dalam diri kita tu untuk berubah dan juga untuk meningkatkan lagi dari segi ekonomi diri, dari segi keuangan dan juga sebagainya. Kalau tak ada perasaan hijrah keuangan tu, rasa macam mungkin ada sesuatu yang rosak mungkin kita ni. Betul, kan? betul. Terutamanya sebagai lelaki lah, kerana menjadi seorang lelaki ni sepanjang hidup kita memang penuh dengan tanggungjawab. Nak tak nak, itulah fitrah alam. Betul. Apa-apa berlaku kepada sesebuah keluarga ialah tanggungjawab lelaki itu. Yang mana terutamanya dari sudut ekonomi. Jadi bagi saya, lelaki terutamanya khususnya memang kena melakukan hijrah dari segi keuangan. Betul, saya setuju. Dan kalau tuan, selalunya lah orang bercerita ataupun kita tengok untuk perubahan daripada sesuatu situasi itu, orang kata daripada sesuatu yang kurang baik untuk berubah menjadi lebih baik, pasti akan ada cabaran-cabaran yang perlu dihadapi, kerana cabaran itulah yang menjadikan kita ini lebih baik dan juga menunjukkan perjalanan kehidupan kita, mematangkan kita. Macam tuan sendiri, mungkin boleh tuan kongsikan apa cabaran yang tuan boleh hadapi dan juga bagaimana menghadapi cabaran itu? Baik, yang pertama sekali, cabaran pertama yang saya yakin penonton juga hari ini akan lalui. Baik. Bila-bila masa dalam hidup ni, bila kita ingin melakukan satu penghijrahan, pertama kita akan melalui fasa tentangan daripada orang sekeliling. Setuju. Sebab itu adalah satu norma, kebiasaan. Sebab secara psikologi manusia akan rasa selesa bila seseorang tu ada persamaan. So bila kita mula melakukan perubahan yang tak sama dengan orang lain, kecenderungan untuk orang rasa tak suka tu sangat tinggi. Jadi cabaran yang pertama adalah untuk menguruskan emosi kita sendiri, saya sendiri, untuk melalui fasa-fasa tentangan orang sekeliling.
Dan saya dulu waktu tu saya kerja, bila saya mula berniaga ni saya dikelilingi oleh kawan-kawan yang bekerja. Jadi bila saya mulakan perniagaan, jadi saya mula dijauhi oleh rakan-rakan dan sebagainya. Bukan sebab tak suka, tapi dari segi psikologinya dia dah start rasa kita tak sama macam mereka. So, cabaran pertama jadi kepada mereka yang ingin melakukan penghijrahan keuangan atau kehidupan, pertama sekali kena cari environment ataupun circle yang baru yang boleh merangsang kita untuk berubah. Itu perkara yang pertamalah, cabaran yang kita perlu atasi. Baik. Seterusnya, waktu saya mula untuk melakukan hijrah keuangan ni, saya tak ada banyak akses ilmu pengetahuan terutamanya. Jadi apa yang saya buat, saya bergaul dengan orang-orang yang memang dalam dunia perniagaan. Dulu kan ada makcik-makcik yang berniaga pisang goreng di jalanan, keropok leko. Jadi saya ada banyak ketika saya habiskan masa dengan mereka, berbual. Dan bila kita berbual dengan orang berniaga ni, jadi kita punya lagunya lebih kurang sama. Itulah apa orang kata, kalau kita nak pergi kepada ataupun kita nak dapatkan kehidupan yang mungkin orang kata nak wangi, kita kena kawan dengan orang yang wangi, kan? Kalau kita nak kaya, kita kena kawan dengan orang yang kaya. Tapi apa yang paling penting adalah ilmu yang kita perlu pelajari itu daripada semua orang yang kita jumpa, yang kita bersembang. Kalau kita terima itu sebagai ilmu yang boleh kita gunakan, InsyaAllah boleh semua. Betul, Tuan? Ya. Dan Tuan, kalau kita tengok setiap perkara yang kita lakukan pasti akan ada risiko. Tadi Tuan cakap cabaran yang dihadapi dan juga sebagainya. Risiko dengan cabaran dia macam dia kawan baik. Dia tak ada apa, dia memang seiring kan. Jadi risiko-risiko yang akan dihadapi sebelum kita melakukan sesuatu perubahan tu, khususnya dari segi keuangan. Apa mungkin risiko-risiko yang perlu diambil kira, yang perlu kita fikirkan. Kita nak berubah keuangan, risiko ini akan kita hadapi. Jadi macam mana untuk kita mengurangkan risiko tu? Bukannya nak menghilangkan risiko, tapi mengurangkan risiko tu. Pertama sekali sebenarnya, bagi saya, apabila kita dalam keadaan keuangan yang agak teruk, we have nothing to lose. Sepatutnya kita tak ada risiko. Jadi ini yang sebenarnya saya rasa a very powerful mindset lah untuk saya. Baik. Waktu tu bila saya nak cuba ubah keuangan saya tak ada apa yang saya nak rugikan. Sebab katakanlah sekarang saya di tahap kewangan yang biasa, kalau saya cuba nak ubah, paling teruk saya akan kembali biasa. Yang mana saya dah biasa hidup dalam keadaan yang biasa, masalah keuangan. Jadi, dan bila kita cerita tentang risiko ni, selalunya orang-orang ataupun masyarakat kita ni, kerisauan mereka adalah risiko ni sebenarnya apa jadi kat diri dia. Dia risau sangat sebenarnya. Apa yang akan terjadi kepada dia. Jadi nasihat saya, kita buatkan satu list. Andai kata apa-apa yang keputusan yang kita pilih dalam hidup kita dan tidak menjadi seperti mana yang kita harapkan, apa akan berlaku kepada hidup kita. Baik. Jadi saya punya indikator sangat mudah. Sepanjang hidup saya ni, bila-bila masa saya nak buat keputusan, selagi mana tidak melibatkan nyawa, saya tak ada apa yang saya nak rugikan, sebab selagi mana saya masih hidup, saya ada peluang untuk bangun dan bangkit kembali. Jadi itu antara, sebenarnya tak ada risiko apa. Contoh, katakanlah seseorang tu dia takut bahawa dia akan muflis. Betul. Muflis ni adalah satu istilah di atas kertas kepada mereka yang mengalami masalah keuangan, tidak mampu membayar hutang dan sebagainya. Tetapi untuk seorang yang muflis, dia tetap boleh makan nasi, lauk, ayam seperti biasa. Dia boleh meneruskan kehidupan. Dia boleh berlari, boleh melompat, dan juga boleh tidur seperti biasa. Dan kalau bila kita berjaya pecahkan mind block ini, barulah kita boleh menghala ke arah hijrah itu. Jadi itu yang paling penting sekali. Baik, saya setuju juga tu. Sebenarnya kita mungkin terlalu memikirkan memikirkan apa yang akan jadi kalau kita berhijrah ini, apa yang akan berlaku. Tapi saya suka dengan tuan kata tu, kalau kita mungkin tenang ataupun redha dengan keadaan, mungkin kita boleh melakukan penghijrahan. Baik tuan, kita nak tanyakan lagi selepas ini berkenaan dengan hijrah keuangan ini, tapi kita nak berhenti rehat seketika. Jadi kita akan berhenti rehat seketika. Untuk anda semua, terus setia bersama kami di BIS Malaysia, kembali selepas ini. Ilmu pengurusan hutang. Okey, bagaimana kita nak urus hutang dengan baik. Contohnya, saya ambil contoh sebagai contoh kad kredit. Kalau kita buka credit card statement, yang akan tertera dekat situ adalah minimum payment. Kita ni iman tak berapa kuat sangat. Last sekali cenderung untuk bayar ikut minimum payment.
Kalaulah 5,000 penggunaan kita dan kita bayar ikut apa yang bank tentukan, RM500, kita memerlukan 5 tahun sekurang-kurangnya untuk melangsaikan hutang 5,000 itu. Dan ini membimbangkan sebab ramai orang mungkin tak tahu tentang ilmu ni, menyebabkan dia bayar apa yang dicadangkan oleh pihak bank. Dan sebenarnya ada juga strategi-strategi, contohnya bagaimana untuk kita mencapai bebas hutang dengan lebih pantas. Kita sebenarnya boleh bayar ekstra ke atas pinjaman-pinjaman kita. Teruskan masuk ke dalam akaun pembiayaan, bukannya letak kat dalam akaun biasa dan bank akan ambil SI, standing instruction, cukup-cukup untuk installment. Ini akan membuatkan pinjaman kita langsai lambat mengikut apa yang telah ditetapkan di dalam kontrak bank. Kembali dalam BIS Malaysia, baik saudara, kita membincangkan topik hijrah kewangan bersama dengan tetamu Encik Azri Alwan Nordin atau lebih dikenali sebagai Azri Walter, usahawan yang juga pengasas Walter Empire. Baik Tuan Azri, tadi dah kongsikan dah bagaimana untuk menghadapi cabaran, Tuan dah menghadapi cabaran, mengatasinya serta risiko yang sebenarnya kita tak pun nak risau sangat risiko. Setiap perkara yang kita lakukan akan ada risiko, tapi bagaimana untuk kita menerima risiko itu dalam kehidupan kita. Itu yang buat kita lebih kuat, betul Tuan? Ya, betul. Kalau kita asyik risau je pasal risiko, sampai bila kita nak maju ke depan ataupun nak keluar daripada kelompok itu, betul? Ya, Jadi kalau kita nak tahulah Tuan, dari segi impaknya, ini kita boleh lakukanlah ataupun kita boleh kongsikan dengan para penonton. Apa impaknya kalau kita melakukan hijrah keuangan? Baik, ini soalan yang sangat menarik. Pertama sekali, sebelum saya jawab tu, saya nak izinkan saya bercerita. Silakan. Saya adalah seorang bekas dalam program rancangan makanan tambahan, Okey. RMT. Baik. Yang mana tak semua orang boleh terpilih RMT ni. Syarat dia kenalah layak, iaitu pendapatan keluarga itu. dia rendah. Betul. So ada banyak ketika saya sekolah, saya teringin nak makan menu lain di kantin. Tapi disebabkan saya adalah salah seorang dalam program RMT, jadi apa sahaja hidangan yang mereka sediakan, itu yang saya kena makan. Betul. Walaupun contoh, ketika mereka hidangkan nasi lemak, saya teringin mi kari. Jadi saya tak ada choice. Kena makan apa yang diberikan. Yes. So berbalik kepada soalan ni, apakah impak bila kita melakukan hijrah keuangan? Jadi bila saya membesar, saya ada selalu soalan saya bertanya dalam diri saya, kenapa dalam hidup ni kita tidak boleh memilih? Dan macam mana pun kita rasa duit tak penting dalam hidup kita, kita kena terima hakikat hari ni semua perkara untuk kita lalui hidup ni kita kena gunakan duit. Betul. Dan duit adalah antara alat untuk kita mencapai kebebasan. Jadi, bila-bila masa kita boleh membuat pilihan dalam hidup ni, maka kita telah hampir menuju kebebasan. Begitu juga dengan sebaliknya. So antara impak yang terbesar bila saya berjaya hijrah keuangan, saya boleh pilih apa saya nak makan, di mana saya nak tinggal, di mana saya nak hantar anak-anak saya sekolah, dan semua perkara saya boleh pilih. Dan apabila kita tidak boleh buat pilihan, jawapan dia ialah kita kena melakukan hijrah keuangan menggunakan 1001 cara. Jadikan rasa tidak boleh memilih itu sebagai satu kekuatan untuk kita mencari jalan bagaimana melakukan penghijrahan keuangan terutamanya. Baik, itu memang sangat padu yang diberikan tu. Kita harapkan yang menonton kita ini dapat satu inspirasi bagaimana detiknya untuk lakukan penghijrahan itu. Ya, benar. Baik Tuan, kalau kita lihat jugalah selalunya, tadi dah kita bincangkan pasal kalau nak berubah tu orang akan mungkin ada pandang serong dan juga kawan-kawan mula menjauh dan juga sebagainya. Tapi untuk diri kita sendiri ini, kalau kita dah berhijrah, melakukan satu langkah ke hadapan, keluar itu, sukarnya adalah untuk kekal. Istiqamah. Bagaimana untuk istiqamah itu Tuan? Bagi pandangan Tuan sendiri. Okey, pertama sekali untuk saya, katakanlah dulu keuangan ni bila kita cerita masalah keuangan secara teknikalnya kita miskin. Bahkan kalau kita ikut statistik Jabatan Perangkaan, mana-mana individu yang berpendapatan lebih kurang 3,800 ke bawah di bandar kategori miskin bandar. Betul? Betul. Jadi
Sedih rasanya. Betul. Dan itulah adalah realiti hidup yang kita kena terima hari ini. Jadi berbalik pada soalan bagaimana untuk kita istiqamah. Kita kena tanya diri kita, adakah kita sanggup kembali kepada hidup yang dulu? Kalau kita tak istiqamah, kalau kita tidak konsisten, adakah kita sanggup untuk kembali kepada hidup yang dulu? Baik. Jadi bila kita selalu bertanya soalan itu, secara automatik kita punya minda dan kita punya fizikal akan memastikan dalam apa jua keadaan kita tidak akan kembali kepada hidup yang dulu. Sepatutnya segala rasa, perasaan ketika, saya yakin para penonton hari ini pernah melalui dan merasai macam mana rasanya bila kita rasa tak boleh nak membeli sesuatu, tak boleh nak membayar sesuatu untuk teruskan hidup. Rasa geram itu sepatutnya kita selalu ingat dalam minda kita. Betul? Kita tak nak kembali kepada rasa itu lagi. So itu antara cara bagaimana untuk kita consider. Dan kita sentiasa kena upgrade. Tambah baik kita punya environment sekeliling. Dalam apa jua keadaan, pastikan hidup kita sentiasa ke atas. Bergaul dengan orang-orang yang lebih ada banyak progres dalam hidup supaya kita tidak lagi lihat bahawa hidup ini ada limitasi. Baik. Itu antara cara untuk konsisten. Bagaimana saya buat untuk konsisten. Kena ingat balik rasa. Rasa tu, Tuan. Rasa itulah yang buat kita rasa macam tak nak lagi macam tu. Cukup. Dah terlalu lama. Betul. Saya setuju. Macam Tuan cakap tadi, semua ada alami situasi itu kan. Rasa nak membeli sesuatu, rasa macam tak boleh. Nak menggembirakan anak lah khususnya kan. Rasa macam tak boleh juga. Itu yang kita perlu sematkan dalam diri kita sendiri. Baik Tuan, ini mungkin soalan daripada saya sendiri ataupun daripada semua orang lah yang nak tahu ni. Apa langkah pertama yang boleh kita lakukan seandainya mereka ini nak melakukan penghijrahan keuangan khususnya? Kalau tadi katanya ada rasa yang perlu kita nak buat. Tapi yang mungkin belum sampai rasa tu lagi, mungkin kita boleh lakukan sekarang ini sebelum terlambat. Pertama sekali, kita kena faham bahawa ekonomi yang kita ada hari ini menggunakan duit kertas. Okey, yang mana kita semua faham duit kertas ini sama ada kita suka atau tak, dia akan mengalami inflasi. Setuju? Susut nilai. Jadi kita kena faham bila duit kertas ni ada susut nilainya, dalam apa jua keadaan kos sara hidup akan semakin meningkat. Sebenarnya penghijrahan keuangan ni sebenarnya bukan lagi pilihan. Ia adalah satu kewajipan. Baik. Dan kita kena adapt bahawa dunia akan terus bergerak dan berubah. Jadi kalau kita biasa perasan Tuan, di dalam kita punya masyarakat, kita didoktrin dengan satu pemikiran bahawa jimat dan simpan. Sebenarnya jimat dan simpan memang bagus, cuma kita kena letak dia nombor 2. Nombor 1, kita kena pasakkan di dalam minda kita ialah macam mana untuk tambah pendapatan. Berbalik kepada soalan, untuk para penonton yang menonton hari ini, cara pertama, saya tidak galakkan orang untuk memulakan perniagaan sebab bukan semua orang boleh buat bisnes. Bukan semua orang boleh terlibat dengan perniagaan. Kerana di dalam zaman yang penuh dengan persaingan hari ini, hyper kompetitif, seseorang itu mestilah mempunyai banyak kebolehan dan kemampuan. Jadi nasihat saya untuk seseorang untuk menambah pendapatan, pertama, gunakan apa sahaja yang kita ada, iaitu kederat, tenaga. Pertama, kita trade kita punya masa untuk kita mendapatkan pendapatan. Contoh, kalau Tuan ingat hari ini, mungkin Tuan lebih kurang sebaya saya. Berapa umur tu? Waktu kita zaman-zaman kita remaja ataupun usia muda, untuk kita tambah pendapatan, kita tak ada teknologi macam hari ini. Contoh, e-hailing, kita boleh buat freelance, boleh buat macam-macam servis. So, apa kita boleh buat? Trade kita punya masa, cari satu perkara kemahiran yang kita boleh buat untuk kita menambah nilai orang lain. In return, kita akan dapat pendapatan. So, itu antara cara paling mudah. Kemudian, bila kita dah mula tambah pendapatan, syarat dia, jangan ubah kita punya kehidupan. Contoh, kita setiap kali kita tambah pendapatan, kita naikkan sekali kita punya gaya hidup. Perbelanjaan, gaya hidup. Yes. Dan kita tak akan pergi mana-mana. Dia akan sama je. Dia akan berpusing sehinggalah tiupan sangkakala. jadi, apa yang kita kena buat ialah tambah pendapatan, kemudian kita kekalkan gaya hidup kita yang hari ini. Kekal duduk rumah yang itu, kenderaan yang itu, lauknya yang sama. So, kita susun keuangan kita bagaimana dan kemudian kita belajar perlahan-lahan bagaimana untuk menguruskan keuangan.
Dan sambil-sambil kita tambah pendapatan, kita kena tambah juga ilmu bagaimana menguruskan keuangan. Dan saya tertarik tuan hari ini kalau kita tengok sebenarnya dalam keadaan yang teknologi semakin canggih hari ini, mustahil untuk seseorang yang rajin akan tewas dengan keadaan ekonomi. Rajin ni maksud saya tak cukup dengan rajin kerja. Dia kena rajin dua perkara. Pertama, rajin mengusahakan sesuatu. Kedua, rajin untuk belajar. Terutamanya keadaan ataupun dengan kecanggihan teknologi hari ini. Baik, itu dia. Memang saya rasa apa yang kita kongsikan hari ini memberikan satu inspirasi, panduan serta manfaat kepada semua penonton kita sesuai dengan awal Muharram ataupun Mak Hijrah ini. Untuk kita menghijrah ataupun penghijrahan keuangan yang menjadikan kita lebih baik kepada keluarga kita khususnya, dan kekalkan gaya hidup walaupun peningkatan pendapatan kita. Jangan seiring dengan gaya hidup itu semakin tinggi, semuanya akan sama juga. Baik tuan, jadi kita ucapkan terima kasih kepada Encik Azri Alwan Nordin ataupun Azri Walter, usahawan yang juga pengasas Walter Empire, untuk perkongsian diberikan. Terima kasih tuan. Sama-sama. Baik, dan juga saudara, BIS Malaysia berakhir